Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So, ini dia isu kartel padi beras. Ramai ya yang mengatakan perkara ini ya berkaitan dengan kartel yang menguasai beras sehingga ya menyatakan ya ada penipuan hingga harga meningkat dan sebagainya. Jadi apa sebenarnya perkara itu sebenarnya sahabat semua? Ini yang menarik ya. Saya kongsikan bersama dengan Anda jawapan dan juga pencerahan daripada Datuk Seri Muhammad Sabu. Jadi tanpa buang masa sahabat semua, mari kita ikuti berita ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So, mari kita ikuti berita gempa hari ini. Kartel padi, Menteri sekali lagi ulang jawapan ini. Jadi karena banyak yang bertanya sebenarnya, akhirnya Datuk Seri Mat Sabu sekali lagi ya memberikan jawapan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu hari ini sekali lagi mengulangi jawapan ya berkaitan dengan kartel padi dan beras di negara ini. Sekatanya semasa cuti raya minggu lepas masih ada rakan-rakan yang bertanya tentang benarkah wujud kartel padi dan beras. Soalan ini sudah saya jawab beberapa kali pada media sebelum ini. Tapi mungkin mereka terlepas pandang, tulis Muhammad Sabu di Facebook beliau sebentar tadi. Jadi menceritakan lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa negara mempunyai Suruhanjaya Persaingan Malaysia atau lebih dikenal sebagai MyCC. Antara skop tugasan MyCC katanya adalah untuk menyiasat kewujudan kartel dalam ekonomi negara. KPKM tiada halangan dan sentiasa bersedia memberikan sebarang maklumat kepada MyCC pada bila-bila masa yang diperlukan. KPKM juga tidak akan melindungi sekiranya ada mana-mana pihak yang terlibat dengan aktiviti kartel. Kami juga tidak akan mencampuri sebarang urusan siasatan oleh pihak MyCC, tegas Datuk Seri Mat Sabu lagi. Justru beliau yang juga ahli Parlimen Kota Raja berharap penjelasan tersebut akan dapat memberikan pencerahan kepada semua orang. Jadi itu antara jawabannya. Yang sebenarnya isu kartel-kartel ini ya adalah di bawah ya MyCC yang dikatakan ya mereka menyiasat ya sebarang kelakuan ataupun aktiviti ya kartel-kartel melibatkan padi dan beras ini sahabat-sahabat semua. Mungkin ada di antara kita yang mengatakan memang ada wujud ya kartel itu ya. Jadi kita tidak boleh nafikan bagi setiap kita rakyat Malaysia, kita berpandangan ya adanya kartel-kartel ya di negara kita ini. Jadi seharusnya kalau ada tindakan sewajarnya harus ya diambil untuk menangani ya perkara ini. Itu pandangan saya sahabat-sahabat semua. Dalam pada itu hari ini Bank Negara Malaysia membuat satu kenyataan, kenyataan yang mana mereka bersedia untuk pastikan pasaran kewangan negara kekal teratur. Itu antara kenyataan terkini daripada Bank Negara Malaysia, BNM. Jadi kalau kita lihat kenyataan mereka, Bank Negara Malaysia bersedia untuk menggunakan instrumennya yang ada bagi memastikan pasaran kewangan negara kekal teratur dan terus berfungsi secara cekap dalam keadaan ketegangan geopolitik yang berterusan. Bank Negara Malaysia berkata pihaknya terus memantau beberapa pasaran kewangan dengan teliti dan akan menguruskan sebarang risiko yang berpunca daripada validiti pasaran kewangan. Bank Negara Malaysia telah mengadakan sesi libat urus dengan pelbagai pasaran kewangan, termasuklah Ketua Operasi Perbendaharaan yang bersetuju bahawa sebarang ketidakpastian akan berkurang dan menjadi stabil apabila keadaan ketegangan geopolitik semakin reda. Maklum Bank Pusat itu dalam kenyataannya hari ini. Menurut Bank Negara Malaysia lagi, operasi pasaran BNM akan memastikan mudah tunai yang memadai serta pasaran pertukaran asing ya berfungsi secara teratur. Hal ini disokong oleh inisiatif yang berterusan yang sedang dilaksanakan bersama syarikat berkaitan dengan GLC, Syarikat Pelaburan Berkaitan Kerajaan GLIC, Syarikat Korporat dan Pengeksport untuk terus membawa masuk aliran dan mudah tunai ke dalam pasaran pertukaran asing, katanya menerusi kenyataan yang sama. Semalam Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan bahawa kerajaan kini sedang memantau rapat perkembangan konflik Israel-Iran dan kedudukan pasaran kewangan termasuklah potensi dampak terhadap Malaysia. Beliau juga
Menteri Keuangan berkata pihaknya akan bertindak dengan bijak bagi memperkukuhkan kestabilan ekonomi dan kewangan negara untuk mengambil kira sebarang faktor yang mungkin memberi kesan kepada rakyat Malaysia. Perkara tersebut diputuskan selepas Anwar mengadakan pertemuan petang semalam dengan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zain Hamidi, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu dan pegawai tertinggi kerajaan bertujuan untuk membincangkan situasi terkini di rantau timur tengah itu. Jadi itu sahabat semua, antara kesiapsiagaan dan juga kenyataan ya terkini daripada Perdana Menteri kita ya berkaitan dengan beberapa isu yang mungkin ya membawa kesan kepada ekonomi kewangan negara, khususnya dalam isu pertemuan antara Iran dan juga Israel ini, sahabat-sahabat semua. Jadi apa yang kita harapkan sebenarnya supaya ya negara kita dapat berkembang, ya dapat mengukuhkan lagi nilai wang ringgit, dan akhirnya ya, ini akan memberikan kebaikan ya kepada seluruh rakyat Malaysia. Jadi pertama tadi ya berkaitan dengan kartel. Jadi kita mahu isu itu juga akan diberi perhatian ya oleh kerajaan ya, terutamanya dalam menangani perkara itu, karena ini memungkinkan ya kerugian kepada rakyat Malaysia, khususnya kepada kerajaan juga. Jadi sebelum saya akhiri, saya juga ingin memberikan sedikit perkembangan ya berkaitan dengan kejadian menggempakan, kejadian tembakan ya di KLIA. Jadi apa yang dinyatakan oleh polis hari ini mengatakan bahwa polis elak lebih ramai cedera. Itu antara kenyataan terkini ya daripada PDRM. Jadi keselamatan orang ramai menjadi pertimbangan utama polis semasa semua pihak berterbabit berdepan dengan penembak lapangan terbang ya di KLIA semalam. Kata Ketua Polis Selangor, Hussein Omar berkata kerana faktor itu pihaknya terpaksa mengambil langkah berhati-hati dan mengelak daripada tindakan drastik. Berdasarkan keadaan ketika itu katanya mungkin ada lebih ramai mangsa akan tercedera jika polis bertindak membalas tembakan lelaki terbabit. Dia melepaskan tembakan di kawasan umum, ada ramai orang awam termasuklah kanak-kanak katanya. So itu lebih baik kita polis keluarkan dia dari kawasan itu dan selamatkan orang awam daripada risiko terkena tembakan. Itu kaedah terbaik berbanding kita engage membalas tembakan dengan suspek yang bersenjata api, katanya pada satu sidang media di Sepang pagi ini. Hussein juga menjelaskan tindakan segera yang diambil oleh polis dan pasukan keselamatan KLIA adalah yang terpantas dan terbaik pada pandangannya. Pegawai tertinggi polis Selangor itu berkata demikian sebagai menjawab soalan mengapa pihak berkuasa tidak membalas tembakan yang dilepaskan suspek yang sebelum itu mencederakan seorang pengawal peribadi istrinya. Dalam kejadian kira-kira jam 1 pagi semalam, seorang lelaki cedera selepas terkena tembakan yang dilepaskan oleh suspek yang dikenali sebagai Hafizul Marawi, salah seorang juga sebagai ahli patipas yang pernah membuat posting katanya ayo join atau ikutilah patipas. Hari ini inilah kejadiannya. Individu itu menjadi orang yang dikehendaki sahabat-sahabat semua karena melepaskan tembakan sehingga ya seorang ya menjadi mangsa ya tembakan tersebut, dan sekarang ini ya mangsa itu juga berada dalam keadaan kritikal. Jadi kita harap Polis Diraja Malaysia dapat ya menangkap dan mengambil tindakan kepada individu ini. Itu saja sahabat semua apa yang saya kongsikan. Terima kasih kerana bersama dengan Orang Dapat Channel. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan berkaitan dengan beberapa isu yang kita kongsikan nanti, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.